Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Muslimin dan muslimat, para jemaah dan para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini, pagi Ahad 11 Muharram 1422, kita dapat mulakan pengajian tafsir kita di awal juzuk yang ke-26. Awal juzuk yang ke-26, surah yang ke-46. Nama dia surah Al-Ahqaf. Suratul Ahqaf. Maknanya dalam juzuk 26 ni, suratul Ahqaf dikira surah yang pertama dalam juzuk ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang pegang tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 1103. Kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada tafsir insya-Allah. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. Surah Al-Ahqaf. Tengok muqaddimah surah. Muqaddimah suratul Ahqaf dalam tafsir pimpinan dikata surah ini diturunkan di Makkah. Dalam istilah dia panggil Makkiyatun. Makkiyatun makna diturunkan di Makkah, artinya sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Mengandungi 35 ayat. Ayat dia ada 35. Dinamakan suratul Ahqaf. Kenapa? Al-Ahqaf kerana pada ayat 21 Allah Ta'ala menceritakan perihal kaum 'Ad. Kita ada dua kumpulan kan, Samud duduk di Madain Saleh, di Al-Ula, di Hijr. Sama lawan dia ujung sana, nama dia 'Ad, penduduk lembah Al-Ahqaf. Apa makna 'Ad di Yaman? Di lembah Al-Ahqaf yang telah dibinasakan disebabkan kekufuran mereka, mendustakan agama Allah yang disampaikan oleh Nabi Hud alaihi salam. Al-Ahqaf itu maknanya bukit pasir. Sekarang ni Al-Ahqaf
Terkenal juga dalam geografi semasa dipanggil Rubu'ul Khali, kosong, pada pasir yang kosong ya. Itu di antara muqaddimah dia. Kemudian intisari kandungannya, intisari kandungan surah ini apa dia? Panjang. Dalam muqaddimah ni kita coba ringkaskan. Setelah menerangkan kebenaran Al-Quranul Karim dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta membentangkan dalil-dalil yang jelas nyata yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditegaskan bahawa tidak ada yang lebih membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah taala, ya, dalil-dalil yang jelas nyata yang membuktikan, membentangkan dalil-dalil yang jelas nyata yang membuktikan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lalu ditegaskan bahawa tidak ada yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah yang lain dari Allah, yang tidak dapat menyahut atau memberikan sebalang pertolongan. Dia tongkol, berhala batu ke kayu ke, buat daripada apa, mata pun tak kelip, nak bagi pertolongan kan. Bahkan orang-orang yang musyrik itu akan menerima seburuk-buruk balasan. Sebaliknya, orang-orang yang beriman, yang tetap teguh di atas jalan yang betul dengan keyakinan iman dan tauhid, maka mereka akan beroleh sebaik-baik balasan. Kemudian diberikan contoh perbandingan di antara anak yang soleh dan taat dengan anak yang ingkar derhaka, dan sikap mereka terhadap Tuhan dan terhadap ibu bapa masing-masing. Dalam hal ini diterangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan menanggung susah payah, dan melahirkannya dan menanggung susah payah pula membesarkannya. Kemudian diterangkan sifat anak soleh. Dengar ni. Kita nak jadi anak soleh, bagaimana ciri-ciri? Setelah ia dewasa dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, berdoalah ia semoga Allah Azza wa Jalla memberinya taufik supaya ia tetap bersyukur akan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepadanya dan kepada kedua ibu bapanya. Juga supaya ia tetap mengerjakan amal-amal saleh yang diradai oleh Allah, serta berharap semoga Tuhan menjadikan sifat-sifat kebaikan itu meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunannya. Ia juga sentiasa bertaubat memohon keampunan Allah dan menegaskan secara terbuka bahawa ia dari orang-orang Islam yang tunduk taat kepada Allah Rabbul Alamin. Ini dia panggil identiti seorang pemuda yang saleh. Yang main di zaman kita ini, setengah orang nak mengaku Islam malu. Sebaliknya, Allah Ta'ala menerangkan pula mengenai anak yang derhaka. Amatlah derhakanya orang yang berkata kepada dua ibu bapanya ketika mereka mengajaknya beriman bahawa ia bosan mendengar ajakan mereka, dan ia tidak percaya kepada hari akhirat dan kepada kejadian-kejadian yang akan berlaku pada hari itu. Ini orang kafir. Kadang-kadang anak orang Islam ni pula taklah siapa peringkat ni, tapi ada ciri-ciri tak comel. Bila ibu bapa ajak dia supaya buat baik, ikut sunnah dan sebagainya, mereka juga merepek, tak mau ikut. Ini juga perangai yang tak baik. Kemudian Allah Ta'ala menceritakan perihal satu rombongan dari kalangan jin yang telah menyahut seruan Islam semasa mereka datang mendengar Nabi SAW membaca Al-Quran. Dia mari, kebetulan Nabi duk baca Quran, dia dengar. Lalu mereka kembali ke tempatnya dan menyiarkan Islam dalam kalangan kaum mereka. Pada akhir surah ini, Allah Ta'ala perintahkan baginda Nabi SAW supaya bersabar dalam perjuangan menyebarkan Islam, sebagaimana sabarnya Rasul-Rasul yang telah lalu
kerana akhirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan berjaya. Maknanya peringkat awal Nabi kita ditindas, ditekan, diunaya oleh puak-puak Quraisy. Akhirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan berjaya. Muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, kita masuk kepada perbincangan ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Itu dia panggil dalam bahasa kita, dia panggil al-huruf al-muqatta'ah. Tulis nama dia. Hamim, dua huruf. Sambung. Dia tulis hamim sambung, tapi baca dia muqatta'ah. Mana kena baca satu-satu. Hamim. Jangan duk jadi Tok Lebah Malang. Dia pergi baca ham. Ada juga orang baca. Alif Lam Mim dia baca alam. Jumpalah kita. Tak, jumpa kita. Sebab tu dalam Quran ni kita kena baca secara sederhana. Kita belajar tajwid untuk nak kena huruf mad, idgham, kena belajar. Tapi tidaklah sampai mereka setiap orang mesti bertaranum belaka, tak payah itu. Mana kita utamakan setelah kita mendengar bacaan ini, kita belajar baca betul bacaan, kita utamakan dari sudut pengenalan, tadabbur, memahami Al-Quran. Sebab itu yang memberi pulangan yang besar. Dia panggil hamim al-huruful muqatta'ah lid-dilalati ala i'jazil Quran. Menunjukkan kepada ketinggian darjat Quran. Dia ada satu kaedah dipanggil i'jaz. Al-Quran ini melemahkan orang lain nak tiru dia, tak boleh. Allahu Akbar. Tengok dalam nota kita kata, lihat penjelasan nombor 7. Ketika dia hurai tentang Alif Lam Mim zalikal kitab di apa ni? Zalikal kitab di awal surah Al-Baqarah. Tuan-tuan yang ada pimpinan, tengok. Sebab nota kita ni dia bersambung. Dia tidak kira muka surat, dia bersambung sampai ke akhirnya. Baik, kita pergi kepada Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Diturunkan Al-Quran ini dari Allah yang maha berkuasa lagi amat bijaksana. Allah menegaskan kepada kafir, Quran yang diajar oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kamu itu bukan dia reka, bukan dia cipta, tetapi dia hanya membaca. Mari daripada mana? Mari daripada Allah yang menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ila sama'id dunia, kemudian diturunkan oleh malaikat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam munajjaman. Munajjaman itu berperingkat. Sikit tengok keperluan. Ada orang mari tanya soalan, turun ayat. Ataupun tak ada apa-apa soalan, malaikat turunkan ayat Al-Quran yang menjelaskan. Kita kata itu fungsi Al-Quran. Dia turun berperingkat-peringkat. Kenapa? Nak suruh mudah orang nak faham, mudah nak ingat. Kalau mari sekaligus payah nak hafal, kan? Mari sikit-sikit. Turunnya Al-Quran itu dari Allah Al-Aziz yang maha berkuasa, Al-Hakim lagi amat bijaksana. Dua. Al-Aziz maha berkuasa, Al-Hakim bijaksana. Bukan kita lemah, cuma Allah Ta'ala beri peluang kepada hamba dia yang derhaka. Mau derhaka tinggi mana pun, aku bagi peluang untuk kamu U-turn balik, taubat pada Allah Azza wa Jalla, minta ampun. Mudah-mudahan kamu akan selamat. Itu dia panggil peluang yang diberi. Jangan lupa, Allah Ta'ala maha gagah, dia nak ambil tindakan boleh je. Cakap bohong renyuk mulut lalu, boleh. Tapi bohonglah banyak mana pun, tenganga situ dah. Lepas-lepas bohong boleh cakap besar, boleh makan sedap, sehinggalah sampai kepada masa yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar.
ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Ingatlah, tidaklah kami menjadikan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya melainkan dengan ada gunanya yang sebenar. Maknanya Allah kata langit dengan bumi aku cipta, aku beri kamu ni, ada fungsinya, ada matlamaknya yang sebenar. Dan dengan ada masa perhinggaannya yang tentu yang padanya dijalankan pembalasan. Tuhan kata aku bagi tempoh, ada masa dia akan rusak, dia akan pecah, dia akan hancur. Bila? Dia panggil pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Allahu Akbar. Walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Dan orang-orang yang kafir berpaling dari menerima peringatan yang diberikan kepada mereka mengenainya. Jadi orang-orang engkar, ammal ladzina jahadu billah, walaupun dalilnya sudah nyata, keterangannya sudah jelas, tapi orang yang engkar tu engkar begitulah dia, tak jadi. Buat tuli, buat tak dengar. Kan? Nak kata apa? Nasib dia lah. Maka Allah Ta'ala telah beri peringatan, unziru, amaran, warning sudah diberi. Dengan apa yang mereka engkari, tengok nota di bawah kata, supaya bersiap sedia menghadapi keadaan masa itu dengan selamat sentosa. Macam mana nak selamat kalau sudah engkar? Cuma jangan terkejutlah. Membangkit di akhirat esok dalam keadaan hina, jangan kamu terkejut. Sebab yang memilih keinaan tu kamu sendiri, bukan orang lain. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ayat-ayat Makkiyah ini ayat yang akan menyebut kepada kita tentang al-ba'su wan nusyur, dibangkit semula, dikumpul di mahsyar, syurga neraka, kisah-kisah as-sabiqin, orang-orang dulu, sebab nak menguatkan akidah umat Islam itu. Tengok ayat yang keempat. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik yang menentangmu. Tengok nota di bawah 1633. Bermula dari ayat ini hingga ayat 6 menerangkan kesalahan melakukan syirik dan kesesatan menyembah selain dari Allah. Mana ayat 4, 5, 6 ni kita nak ban buat syirik dan yang menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni maza khalaqu minal ard am lahum syirkum fis samawat. Sudahkah kamu mengetahui kekuasaan dan kelayakan makhluk-makhluk yang kamu jadikan sekutu-sekutu, yang kamu seru dan sembah selain Allah? Hei makhluk, kita nak ambil benda ni, satu benda nak jadikan tempat takluk, tempat pegangan, tempat kita berlindung, kita kena cek dulu benda tu kuat ke tidak. Mau ambil berhala yang tak bergerak, mata tak berkelip, nak berlindung. Sama juga kalau kita tahu kawasan ni ada gempa bumi, kawasan ni ada tsunami, kawasan ni ada macam-macam bencana, kita kena, rumah kita nak duduk, tempat kita nak tinggal, kena tengok dia punya struktur dia kuat ke tidak. Itu bandingan. Mu tengok dulu. Mu nak ambil benda ni sebagai sembahanmu, tempat pujaan kamu, mu tengok dia kuat ke tidak. Jawab dia mana kuat. Dia ni berhala ni yang kamu mu tu kuat pada dia lagi. Mereka mu sembah. Ajaib. Mu tengok dulu, cek dulu. Berilah aku lihat apa yang mereka, aruni madza khalaqu minal ard. Berilah aku lihat apa yang mereka ciptakan.
dari bahagian bumi ni. Gapo dia buat? Hak mula sembah berhala tu dia buat gapo? Atau berilah aku tahu, adakah mereka mempunyai sebarang perkongsian dengan Allah dalam menciptakan dan menguruskan langit? Tuhan buat alik ni, kita buat alik ni. Tak. Ataupun Tuhan buat rangka besar, kita tulis sudah. Allahu Akbar. Ini cara nak baca ni. Ituni bi kitabin. Ituni bi kitabin. Allahu Akbar. Bermakna uhduruni. Uhduruni. Bawakanlah kamu kepadaku sebuah kitab dari Allah selain dari Al-Quran ini. Maknanya itu ni kita min qabli hadza. Kitab-kitab lain buat mari. Kitab-kitab Taurat, kitab Injil yang menunjukkan betul hak membawa. Kalau kata Quran ni baru turun. Ada mungkin ambil hak lama tu. Dia ambil Taurat, ambil Injil, ambil Zabur, ambil Suhuf. Buka mari. Ada ke tidak dalam Taurat kata boleh sembah lain daripada Allah? Ada ke tidak? Ini dia panggil iqamatul hujjah. Kita ni kalau benda kita kata bawa mari, tak bawa mari dalil. Kalau awak ada dalil kan. Bawalah kepadaku sebuah kitab dari Allah selain dari Al-Quran ini. Au atharatin min ilmin in kuntum sadiqin, atau sebarang keterangan yang berdasarkan ilmu peninggalan orang-orang yang telah lalu. Naknya jangan buat besar. Buat mari ilmu orang dulu. Tadilah ilmu kitab Taurat, ilmu kata apa. Kalau betul kamu orang-orang yang benar tentang dakwaan kamu itu. Nak mari dengar benar kot mana? Tak, dia sendiri tak tahulah ke mana kata orang. Nak benar. Allahu Akbar. Habis dah Tuhan cabar. Bawa mari bukti. Bawa mari keterangan. Bawa mari ayat-ayat bayinat yang membenarkan dakwaan kamu. Kalau tidak, kita pindah kepada ayat yang kelima. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'aihim ghafilun. Dan tidak ada yang lebih sesat daripada orang yang menyembah yang lain dari Allah. Tak ada lah. Itu manusia paling sesat dalam dunia ini. Sesat atas dunia, nana di akhirat. Sesat di akhirat lagi dasar. Apa yang mereka sembah yang tidak dapat menyahut, tak pajak jawab, dipanggil berhala tak pawak, atau memberikan sebarang pertolongan kepadanya dari dunia hinggalah ke hari akhirat. Sedang makhluk-makhluk yang mereka sembah itu tidak menyedari atau dapat memberi layanan baik pada permohonan mereka. Tak ada apa dah. Sama ada tak kira lah makhluk itu makhluk patung yang dibuat, ataupun pergi duduk puja orang-orang yang telah mati dalam kubur mereka. Jangan pergi kat kubur, wali-wali duduk panggil dia. Apa dia sudah mati? Janganlah kita macam kepahaman macam orang lain juga. Dia panggil mistik, percaya ke benda-benda pelik. Allahul musta'an. Tengok ayat yang ke-6. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Dan apabila manusia dihimpunkan untuk dihisap pada hari kiamat, Allah, ini keimanan kita, kepercayaan kita. Kita ni akan kumpul balik, akan dikira, dihitung. Menjadilah segala yang disembah itu musuh kepada mereka yang menyembahnya. Dan segala yang disembah itu juga tidak mengakui serta mendustakan penyembahan mereka kepadanya. Jadi pada hari kiamat esok, badi tolak. Pengikut kata, berhala, aku sembahmu. Berhala
kata apa? Siapa suruh? Orang suruh sembah Allah, mungkin sembah aku buat apa? Dua-dua tu kena tuhuk dan neraka belaka, na'udzubillah. Allah Akbar. Baik, daripada ayat yang kita baca ini 1 hingga 6, apa dia? Yang pertama sekali Allah Ta'ala menguatkan hujah bahawa Al-Quran itu turun daripada Allah yang gagah perkasa lagi bijaksana, bukan direka cipta oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun orang lain. Memang waktu Nabi dibangkitkan di Mekah, orang Mekah ni ahli-ahli sastra, sastrawan dia panggil, sastrawan Arab, duk belawai syair, belawai tu belawai ni. Tapi bila turun ayat Quran cabar mereka tak boleh buat. Itu menunjukkan bukan Nabi yang cipta. Mu jangan duk tuduh-tuduh main-main. Kemudian ayat yang kedua yang kita baca, ma khalaqnas samawati. Dalam ayat ini menunjukkan 3 perkara. Yang pertama, isbatul ilah, mengisbatkan Allah yang menjadikan alam ini. Dan mengisbatkan bahawa pencipta alam ini bersifat adil dan rahmat. Sebab Allah kata illa bil haqq, dengan benar. Maka dengan limpah kurnia Allah Taala dia buat hak ni supaya kita nak ingat, kan? Yang ketiga, isbatul ba'si wal qiyamah, nak mengisbatkan bangkitnya hari semula dan berlakunya kiamat. Perkara yang ketiga, ayat Tuhan sebut walladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Puak-puak kafir ni dia tak mau ikut apa yang kita bagi amaran, sombak telinga. Ini yang jadi punah kita hari ini para jemaah sekalian. Apabila kita dengar tak mau berfikir, pakai golek kepala lari selalu. Itu masalah. Masalah kita ni jangan jangan mudah golek kepala. Kalau orang bagi tahu apa, buka telinga dengar. Betul ke tak betul? Lepas tu kita buat perbandingan dari sudut fakta. Pasal itulah bila ada orang bercakap, kita kena tengok dia bercakap tentang apa. Lepas tu kita tengok fakta dia tu betul ke tak betul. Ini dia panggil ilmu kita. Ilmu Islam ini, Al-Quran ajar kepada kita bayyinatin, ilmu penjelasan, ilmu keterangan, supaya kita jangan duduk cakap merapu tak tahu kalu. Ini bahaya. Allahu Akbar. Bahaya kita kalau kita bercakap pelik-pelik, nanti tak tahu apa kita sekarang. Biarlah kita buat benda yang ada fakta, ada dalil, ada hujah, barulah kita selamat insya-Allah. Baik, itu di antara perbincangan kita tentang mengisbatkan kewujudan Allah Ta'ala dan keesaannya, menolak hujah-hujah penyembah berhala. Kita sambung lagi, satu lagi cerita keraguan orang kafir tentang wahyu, tentang Nabi SAW dan tentang Al-Quran. Ni ayat 7 hingga 10. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinat qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum hadza sihrun mubin. Dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang kafir itu ayat-ayat Quran kami yang jelas nyata. Para jemaah sekalian, ana rasa tuan-tuan masih ingat apa yang kita bincang dalam awal-awal surah, juzuk yang ke-30, juzuk yang ke-29 dulu. Bagaimana orang kafir bila mari dengar Nabi baca Quran, dia tutup mulut Nabi, suruh berhenti, sebab menggigil. Orang kata-kata gedebar hati dia dengar Quran. Jelas.
Tapi apa boleh buat? Berkatalah mereka terhadap kebenaran Al-Quran. Bila saja disampaikan kepada mereka, dia kata apa? Haza sihrum mubin. Itulah perangai apa dia. Dia kata ini sihir yang nyata. Kalau sihir, melawanlah. Kenapa duk main sihir-sihir macam ni? Tengok apa ni Fir'aun. Bila dia tuduh Nabi Musa sihir, dia kumpul ahli sihir seluruh negeri Mesir untuk berlawan dengan Nabi Musa. Ahli sihir mari dengan penuh confident. Sebelum masuk dewan masuk di tempat perlawanan dengan Nabi Musa, ada perjumpaan tertutup dengan mendiang Fir'aun. Tanya dulu, kita lawan ni ada pulangnya apa? Fir'aun kata jangan bimbang lah, boleh jadi muqarrabin, orang yang rapat dengan istana. Ini masalah puak kafir ni, Mekah ni, kata sihir, tuduh macam-macam, tapi tidak berani berlawan. Itu masalah kita, sihir yang nyata. Tengok nota di bawah 1634. Dari ayat ini hingga ayat 12 menyatakan keburukan pandangan orang-orang kafir terhadap kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terhadap orang-orang yang beriman. Itu hijau dia belawih tu ya. Dia kata apa? Am yaquluna iftarah Qul in iftaraitum fala tamlikuna li minallahi syai'a. Bukan setakat itu sahaja mereka katakan. Bukan setakat sihir je. Bahkan mereka menuduh dengan berkata Muhammad telah mereka Al-Quran itu. Allahu Akbar. Dia kata mereka, Muhammad reka ni. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar kepada Nabi, suruh jawab tuduhan jahat puak kafir ni. Mu jawab. Huwa a'lamu bima tufiduna fihi. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum wa huwal ghafurur rahim. Kata ke puak kafir? Kata apa? Kalaulah kiranya aku mereka-reka buat-buat reka mencipta Quran itu, maka tentulah aku tidak terlepas dari azab kesalahan itu. Manakala aku reka, aku kena azab. Percayalah aku tak reka. Kan? Bukannya aku pandai-pandai buat. Bukannya aku pandai-pandai. Kalau aku buat, aku kena azab. Kerana kamu dan juga yang lain dari kamu tidak berkuasa memberikan daku sebarang perlindungan dari azab Allah. Allah akan seksa aku kalau aku tipu atas nama Tuhan. Pasal itulah hari ni kita hati-hati. Kadang-kadang nak jadi orang baik, hidup tipu atas nama Nabi pula. Sebar hadis-hadis palsu, hadis-hadis yang tidak sabit. Allahul musta'an. Allah amat mengetahui akan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas yang kamu perkatakan itu. Cukuplah. Kafa bihi syahidan baini wa bainakum. Cukuplah Allah menjadi saksi di antaraku dengan kamu. Mana kita cakap banyak tak gunalah. Allah Ta'ala jadi saksi, sesalah masalah kita. Begitulah lebih cara dia. Wa huwal ghafurur rahim, dan Allah lah jua yang amat pengampun lagi amat mengasihani. Maknanya Allah Ta'ala tak ajar Nabi kita ni berlawai kuat-kuat. Kita dalam bahasa kita kata, jinilah kita tutup fayah senang. Kalau aku tipu, Allah Ta'ala akan azab kamu. Kamu tak boleh tolong aku. Kemudian Allah ajar lagi, suruh Nabi kita jawab pada puak kafir. Tengok ayat 9. Qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Katakanlah lagi, bukanlah aku seorang rasul yang membawa agama yang berlainan dari agama yang dibawa oleh rasul-rasul yang telah lalu. Tak ada.
Kalau mu percaya kepada Isa, mu percaya kepada Musa, kenapa mu tak mau ikut aku? Itu maknanya begitu. Tengok nota di bawah. Yakni agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah agama tauhid yang juga telah dibawa oleh rasul-rasul yang terdahulu. Allah ajar suruh Nabi serupa ya. Mungkin cari dalam kitab Taurat, dari kitab Injil. Hak aku ajar ni dengan hak Musa ajar, dengan hak Isa ajar sama, tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam ayat lain Allah Taala sebut, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut." Sesungguhnya kami telah bangkit bagi setiap umat itu rasul. Apa dia dakwah mereka? Ma'budullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhlah daripada taghut. Taghut tu segala benda lah, berhala lah apa benda. Dia kata bukan aku buat yang lain-lain. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak mengetahui apa yang akan dilakukan kepadaku dan kepada kamu. Allah ajar kepada Nabi, suruh bagi tahu kepada puak kafir, bukanlah aku ni pereka-reka, tidak. Dan aku juga tak tahu apa yang akan berlaku pada masa depan. Hidup aku sekarang, duduk di Mekah ni sampai bila, aku pun tak tahu. Aku mati ke, aku dibunuh pun tak tahu. Ini dia panggil dalam bahasa Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada kita supaya kita ni jangan berani buat andaian-andaian dalam benda yang kita tidak tahu. Jangan duk berani buat andaian dalam perkara yang kita tidak tahu, sebab bahaya. Tuhan kata apa? In attabi'u illa ma yuha ilai wa ma ana illa nadhirum mubin. Aku tidak melakukan sesuatu melainkan menurut apa yang diwahyukan kepadaku. Dan aku tidak lain hanyalah seorang rasul pemberi amaran yang jelas nyata. Tanda tuan-tuan, dalam ayat ini sangat penting. Dalam tafsir, ulama tafsir bincang sedikit tentang ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku tak tahu apa itu Tuhan nak buat kepada aku dan kamu. Macam mana pula ayat ini dengan kita duk baca tentang alamat kiamat? Nabi SAW sebut kepada kita, kiamat akan berlaku gini sifat dia. Syurga sifat dia begini, neraka begini, keadaannya begini. Bukankah itu cerita masa depan? Kita kata na'am, sah. Tengok ayat, illa ma yuha ilayya, kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Mana Tuhan wahyu pada Nabi SAW, dunia ni akan berakhir dengan gini. Berlakunya huru-hara, tak ada lagi orang sembah Allah contohnya. Kemudian mari tiupan sangkakala, mati semua orang. Israfil tiup sekali lagi, bangun semula. Itu semua dengan wahyu, bukan Nabi kita reka-reka. Sebab tu bila Jibril tanya soalan, istilah sekarang ni soalan cepu mas ke apa benda, bila kiamat? Nabi kata mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'id. Orang yang ditanya bukan tahu, macam orang sama, lebih tahu pada orang yang bertanya. Kita dua tak tahu. Sampai sudah Nabi tak beritahu bila tarikh kiamat. Ini dalam kisah ini ulama tafsir sebut dalil bahawa Nabi tidak tahu apa yang akan berlaku kepada seseorang itu kecuali dengan wahyu. Dengan wahyu. Maka dalam ayat ini tanda tuan-tuan, ini satu benda yang penting. Anda tengok manusia hari ini suka nak memberi title kepada orang. Bila orang ni mati, kita sebut, oh ahli syurga ni. Oh ni anak syurga. Oh ni ahli syurga sebab dia mati dalam keadaan yang baik. Bolehkah kita kata macam tu? Tanda. Bolehkah kita mensyurgakan orang ataupun na'udzubillah menerakakan orang? Jawabnya tidak boleh, kecuali dengan nas daripada syarak. Nas syarak boleh. Seperti
Nabi SAW menetapkan 10 orang masuk syurga. Nabi kata apa dia? Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah, Talhah bin Ubaidillah fil jannah, Az-Zubair bin Awam fil jannah, Abu Ubaidah ibn Jarrah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah. 10 nama ni disebut sekaligus. Maka terkenal dengan nama Al-Asharatul Mubasysyirin, 10 orang yang diberi khabar gembira tentang syurga. Ibnu Salam, Umaysah, Bilal, Suraqah, Abdullah bin Amr bin Haram, ayah kepada Jabir. Al-Qurra, 70 orang pembaca Quran yang dibunuh dalam peperangan Bi'ru Ma'unah. Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah dan lain-lain yang Nabi sebut nama, itu kita boleh confirm. Jadi kalau Nabi tak confirm, kita kata insya-Allah mereka ini ahli syurga. Tapi nak mensyurgakan orang senang-senang gitu leh kat Facebook, oh ni ahli syurga ni. La. Tengok tuan-tuan. Akhrajal Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari mengeluarkan satu hadis yang sahih. Dia kata apa? An Ummil Ala. Ummil Ala ini seorang perempuan daripada Ansar. Ketika matinya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu, seorang sahabat Utsman bin Maz'un ni di antara orang yang awal mati di Madinah. Qultu rahimakallah ya Abas Sa'ib. Ummul Ala ni berkata, rahimakallah ya Abas Sa'ib. Allah Ta'ala beri rahmat kepadamu, hai Abu Sa'ib, gelaran kepada Utsman. Syahadati alaik laqad akramakallah. Aku saksi ke atasmu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah muliakanmu. Mana syurga lamu ni. Patut Nabi ucap terima kasihlah kepada sahabat ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki anna Allah akramahu. Ummul Ala sedap mu cakap, mu tahu mana Allah Ta'ala telah muliakan dia. Amma huwa faqad ja'ahul yaqin min rabbih. Nabi kata dia telah datang kematian yang telah ditetapkan oleh Allah. Wa inni la arju lahul khair. Aku mengharapkan untuk dia kebaikan. Wallahi ma adri wa ana Rasulullah. Tengok Nabi bersumpah, wallahi aku tak tahu, sedangkan aku Rasulullah, ma yuf'alu bi wala bikum, apa yang Tuhan nak buat kepada aku dan kepada kamu. Nabi tahu dia ahli syurga, tapi Nabi nak ajar supaya kita jangan boros, jangan celupa mulut duduk mensyurgakan orang atau menerakakan orang. Qalat Ummul Ala, Ummul Ala menjawab, fa wallahi la uzaki ba'dahu abada. Aku tak akan puji lagi seseorang lepas pada ni, aku tak akan kata lagi. Kita nak kata apa? Tengok orang mati baik, mati tengah duduk solat, tengah sujud, tengah perang, tengah berjihad, kita kata insya-Allah mudah-mudahan dia mati dengan husnul khatimah. Setakat tu yang kita boleh. Itu je power yang kita boleh kata. Oh, tetap mati syahid ahli syurga, la. Nabi kita larang. Hadis ini dalam Bukhari. Satu riwayat lagi daripada At-Tabarani dan Ibnu Mardaweh daripada Ibnu Abbas. Cerita ni juga, apabila mati, berkatalah seorang perempuan mati Utsman, dia kata, hani'an laka ya ibn Maz'un, tahniahlah kepada Ibnu Maz'un al-jannah. Oh, muni masjid ahli syurga ni. Fa nazara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi nazara mughdab. Nabi kita paling tengok dia dalam keadaan marah. Wa qala wa ma yudrik, mu tahu mana dia ahli syurga? Mana mu tahu? Wallahi inni la Rasulullah, aku ni Rasulullah. Wa ma adri ma yuf'alu bi, aku tak tahu apa yang berlaku pada aku. Faqalat ya Rasulullah, perempuan jawab, hey Rasulullah, sahibuka wa farisuka wa anta alam. Dia ni sahabat Tuan, dia ni tentera yang bantu Tuan, Tuan lebih tahu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, arju lahu rahmata rabbi ta'ala wa akhafu alaihi zambahu. Aku mengharapkan Allah Ta'ala bagi rahmat pada dia,
cuma aku bimbang dengan dosa-dosa dia. Subhanallah. Banyak lagi lah hadis-hadis yang Nabi kita larang daripada kita mensyurgakan orang atau menerakakan orang, wal'iyazbillah. Dalam cerita lain, satu lagi hadis menarik juga untuk kita muhasabah. Seorang sahabat ni dalam peperangan, perang, mati syahid. Sahabat-sahabat kata, hani'an lahu, tahniahlah dia ni ahli syurga ni mati syahid. Duduk dalam syurga dia. Nabi marah. Nabi kata, mu tahu mana? Dia duduk dalam syurga. Li'fa'anna syamlah. Syamlah ni orang panggil apa ni? Kain. Kan orang peperangan tu ada kain. Hak comel dalam peperangan, sepatutnya tentera-tentera ni tak ambil kain ni. Dia ambil benda-benda ni, serah ke Nabi. Nabi yang akan bagi. Tiba-tiba dia tengok comel, dia ambil. Nabi kata, fa'inna syamlah. Kain hak dia ambil tu duk menyala api dalam neraka, wal'iyazbillah. Jadi inilah para jemaah sekalian, kita ni jangan mudah lembek mulut, jangan mudah nak jatuh hukum pada orang, ataupun sebaliknya, oh neraka jahanam ni. Cerita lama dulu saya naik kereta dengan orang Arab ni, mati seorang syekh qari besar mati dalam dunia ni. Kita kata, oh mati dah syekh ni. Dia jawab lalu pada kita, ila jahannam wa bi'sal masir. Kata apa dia ni? Senang-senang masuk neraka ke? Tak. Jadi para jemaah sekalian, penulis-penulis Facebook, tangan anda kontrol, kawal tangan kita jangan duduk syurgakan orang atau nerakakan orang. Kita banyak menggunakan uslub berdoa. Mudah-mudahan dia mati dengan husnul khatimah, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada dia syurga jannah yang dijanjikan. Guna bahasa mengharapkan, jangan memutuskan. Itu di antara bahaya. InsyaAllah para jemaah sekalian, banyak lagi cerita-cerita yang menarik. Setiap ayat Quran itu mengandungi hikmah dan rahsia yang tersendiri. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-10 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.